Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Zurina binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW, pegawai-pegawai kanan, warga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jawatankuasa Penganjur dan para peserta Simposium Wanita Negara 2021, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersua secara maya di majlis penutup Simposium Wanita Negara 2021 pada hari ini. Pertama sekali, terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peserta Simposium Wanita Negara 2021 yang telah memberikan komitmen tinggi bermula 23 Ogos 2021 yang lalu. Kita mempunyai lebih kurang 500 orang peserta yang terdiri daripada ahli akademik, wakil sektor korporat, penjawat awam, wakil golongan rentan serta wakil daripada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Input-input, idea-idea konstruktif dan cadangan-cadangan yang telah dibincangkan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghasilkan satu resolusi yang akan dijadikan asas semakan dan penambahbaikan dasar wanita negara sedia ada. Saya yakin bahawa pandangan, input dan idea daripada pelbagai pihak amat diperlukan dan dapat membantu kerajaan merencana rancangan serta hala tuju baru yang lebih realistik dan inklusif untuk menambah baik dasar dan program sedia ada khususnya untuk golongan wanita di Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui JPW juga telah melaksanakan Konvensyen Pemimpin Muda dengan tema merealisasikan pemerkasaan wanita bermula 16 Ogos 2021 sehingga 18 Ogos 2021. Kementerian ini komited untuk melibatkan seramai mungkin pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil bahagian dalam perancangan dan pembangunan dasar-dasar sosial negara khususnya yang berkaitan dengan kumpulan sasar KPWKM. Hasil tinjauan yang telah dilaksanakan oleh JPW di peringkat akar umbi telah mengenal pasti 6 bidang utama yang perlu diberi perhatian dan diperkukuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan wanita. Bidang-bidang itu adalah yang pertama ekonomi, yang kedua pendidikan, ketiga kepimpinan, keempat kesihatan, kelima keselamatan dan akhirnya yang berkaitan dengan perundangan. 6 bidang ini telah menjadi asas kepada perbincangan, perdebatan, pencambahan idea dan input di dalam simposium selama 3 hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin mengambil contoh di dalam bidang ekonomi dan pekerjaan. Kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja berdasarkan Indeks Jurang Gender Malaysia pada tahun 2019 ialah 55.6%. Peratusan ini agak rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara jiran kita seperti di Australia 73.8% dan Singapura 69.7%. Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam menghadapi ancaman pandemik COVID-19 yang turut melanda negara-negara lain di seluruh dunia. Pelbagai usaha telah diambil untuk membantu golongan-golongan yang terkesan akibat pandemik ini melalui pelbagai pakej suntikan fiskal dan penyediaan akses kepada peluang pekerjaan yang boleh dimanfaatkan khususnya oleh wanita-wanita. Penyelesaian jangka panjang diperlukan untuk meimbangi jurang penyertaan wanita dalam tenaga buruh supaya potensi wanita dapat dioptimumkan bagi membangunkan negara. Selain itu, terdapat keperluan untuk kita melaksanakan pendekatan agresif bagi meningkatkan pelibatan wanita dalam bidang kepimpinan sebagai pembuat keputusan. Saya yakin pelibatan lebih ramai wanita sebagai pembuat keputusan di dalam struktur mana-mana organisasi, sama ada sektor awam ataupun swasta, boleh membawa perubahan positif yang signifikan
di dalam setiap aspek pembangunan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam menyokong pemerkasaan wanita untuk bersama menjana dan memulihkan ekonomi negara, khususnya dalam fasa pemulihan negara akibat pandemik COVID-19, pelbagai bentuk bantuan yang secara langsung atau tidak langsung memberi manfaat kepada golongan wanita telah dilancarkan. Dalam Belanjawan 2021, sejumlah 95 juta ringgit Malaysia pembiayaan mikrokredit khas disediakan melalui tekun MARA dan Agrobank ditawarkan bagi memperkasa usahawan wanita. Selain itu, 50 juta ringgit Malaysia turut disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Al-Rahnu Biznita. Program-program bimbingan keusahawanan terutama dalam aspek pembukusan dan pelabelan, strategi pemasaran serta bimbingan teknikal perniagaan juga disediakan yang mana telah memberi manfaat kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BISMI. Peruntukan berjumlah 7.4 bilion ringgit Malaysia yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memperluaskan perkhidmatan jalur lebar turut memberi ruang dan potensi untuk wanita mengembangkan perniagaan secara dalam talian. Sebagai tambahan, wanita B40 turut mendapat manfaat daripada program jaringan prihatin yang bernilai ringgit Malaysia 1.5 bilion yang mana ia membantu mengurangkan beban kewangan golongan tersebut dari segi perbelanjaan langganan internet atau menampung sebahagian kos pembelian telefon bimbit baru. Menyedari akan kepentingan aspek keselamatan dan perlindungan terhadap wanita terutama yang berhadapan dengan masalah seperti keganasan rumah tangga, perceraian dan penderaan, maka kementerian juga turut dalam proses mewujudkan pusat sokongan sosial setempat di bawah seliaan KPWKM dengan peruntukan sebanyak 21 juta ringgit. Selain itu, program voucher perlindungan tenang merupakan satu lagi bentuk perlindungan sosial yang memberi manfaat kepada wanita B40. Melalui program ini, setiap penerima B40 akan diberi voucher RM50 Malaysia sebagai bantuan keuangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Bagi menyokong ibu berkerjaya pula terutama yang terlibat sebagai petugas barisan hadapan, peruntukan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia telah disediakan untuk mewujudkan taska di bangunan-bangunan kerajaan terutama di hospital sebagai salah satu sistem sokongan supaya anak-anak mendapat perkhidmatan penjagaan yang sewajarnya dan secara langsung memberikan jaminan keselamatan dan ketenangan fikiran kepada ibu bapa yang bekerja. Bagi memastikan kesihatan wanita terus terpelihara, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN turut menyediakan perkhidmatan program saringan kanser cervix dan insentif subsidi ujian mamogram kepada wanita berisiko tinggi mendapat kanser payudara. Selain Belanjawan 2021, usaha-usaha untuk membantu golongan wanita diteruskan melalui program strategik pemerkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa dan pemulih. Di bawah pemerkasa, usahawan wanita terus diperkasa menerusi skim pembiayaan mikro pemerkasa NITA dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit Malaysia dan seterusnya dana berjumlah 30 juta ringgit Malaysia bagi membantu wanita beralih ke pasaran dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya yakin dan percaya bahawa agenda memperkasa wanita merupakan tanggungjawab bersama semua pihak dan bukan hanya dipikul oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sahaja. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, pelbagai inisiatif oleh agensi-agensi kerajaan telah dirancang dan dilaksanakan dalam membangun, memperkasa dan mengiktiraf kebolehan dan sumbangan wanita dalam pembangunan negara.
pendekatan whole of government digunakan dalam pelaksanaan agenda pemerkasaan wanita di negara kita. Usaha-usaha ini akan ditambah baik dari masa ke masa dan disesuaikan dengan situasi semasa di Malaysia supaya kekal, relevan dan berkesan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada pihak swasta, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat yang turut memainkan peranan aktif dalam perlindungan dan pemerkasaan wanita. Penglibatan semua pihak di dalam masyarakat diperlukan bagi melengkapi fungsi di antara satu sama lain, khususnya dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan golongan rentan, lebih-lebih lagi dalam kalangan wanita terpelihara. Whole of society approach. Pelaksanaan program dan inisiatif pemerkasaan wanita tidak akan berjalan lancar tanpa buy-in daripada semua pihak di semua peringkat dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, agenda pemerkasaan wanita yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini akan terus menjadi salah satu agenda penting negara yang memerlukan komitmen tinggi daripada semua bagi menjayakannya. Adalah diharapkan dengan kepelbagaian program pemerkasaan wanita ini, wanita akan terus memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembangunan negara. Saya yakin bahawa resolusi yang dihasilkan melalui simposium pada kali ini akan diterjemahkan dalam bentuk dasar yang komprehensif dalam usaha mendukung agenda pemerkasaan wanita dan kesaksamaan gender di negara kita. Sekali lagi, terima kasih dan tahniah kepada semua peserta Simposium Wanita Negara 2021 dan jawatan kuasa kerja penganjur yang terlibat. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rasminya menutup Simposium Wanita Negara 2021 pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.